أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Sidang jamaah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama terlebih dahulu kita memohon rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam ini dengan bersama-sama kita membaca Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat terlebih dahulu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ruang dan peluang yang terbaik ini. Sekali lagi Allah memberikan izin kepada kita semua untuk kita bersua kembali. Sekalipun kita bertemu di alam maya. Saya berada di rumah saya, di studio kecil saya, dan tuan-tuan mungkin juga berada di rumah tuan-tuan, mahupun yang berada di surau, iaitu surau An-Nur,
Bandar Seremban Selatan, Fasa 2A. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, Tuan Haji Ramalan bin Mansur dan seluruh tim Surau An-Nur yang bertungkus lumus memberi ruang dan peluang untuk saya bersiaran di page Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 2A ini, bertemu secara online pada setiap minggu, iaitu pada malam minggu. Jadi syukur kepada Allah, Allah berikan ruang dan peluang kepada kita semua untuk kita bertemu. Bukan niat saya nak mengajar, tidak, jauh sekali. Dan saya percaya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama juga melihat akan video ini. Sekiranya ada kesilapan dan kesalahan terhadap tutur bicara saya, mohon kepada semua untuk tegur saya. Jangan malu, jangan segan. Saya juga manusia biasa yang tak lari daripada melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Baik, syukur kepada Allah tuan-tuan. Malam ini insya-Allah sampailah masanya untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan. Tajuk ni rasanya dah 3-4 kali postpone kot rasanya. Tak dapat, Allah tak izinkan tuan-tuan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah pun merancang, dan kita kena yakin dan percaya perancangan Allah lebih terbaik. Mungkin kita tak bertemu, ada hikmahnya dan sebagainya. Jadi syukur alhamdulillah tuan-tuan, malam ni Allah berizinkan kepada kita untuk bertemu dalam kuliah online Tadabbur Al-Quran siri yang ke-11, siri yang ke-11. Syukur kepada Allah. Dan malam ini tuan-tuan para jamaah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana pun anda menyaksikan video ini, menyaksikan live ini, saya mendoakan agar kita semua mendapat rahmat dan barakah yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan perkongsian ini sedikit sebanyak menjadikan kita insan yang terbaik, menjadikan kita hamba yang terbaik, dan kita mampu untuk menjadikan kita ini seorang hamba yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon juga agar perkongsian ini sedikit sebanyak dapat menginsafkan kita berkaitan tentang peranan, tentang kisah, tentang sirah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan untuk itu janganlah kita simpan-simpan saja. Jadi bantu-bantu untuk kita sharekan, kita kongsikan akan video ini, akan rakaman ini, akan live ini, agar lebih ramai lagi mendapat manfaat insya-Allah. Tajuk malam ini tuan-tuan agak menarik juga, tajuk malam ini, iaitu berkaitan tentang seorang lelaki yang beriman dalam keluarga Firaun laknatullah. Sebut pasal Firaun, saya rasa anak-anak kecil pun tahu siapa itu Firaun. Seorang raja yang sangat kufur, yang sangat engkar, bahkan tidak ada orang yang sangat kafir, yang sangat zalim, yang dapat mengatasi Firaun laknatullah. Artinya Firaun ni seorang manusia yang memang teramat zalim lah tuan-tuan, dan teramat kufur. Dan kita sedia maklum, sebab dah dirakamkan dalam Al-Quran, dinyatakan dalam Al-Quran, Firaun memang sangat dahsyat. Memang orang kata memang bukan kaling-kaling lah tuan-tuan. Seorang manusia tapi dia belagak, dia ego, dia sombong, dia bongkak, bahkan dia mengangkat diri dia, menganggap diri dia sebagai Tuhan. Tergamak macam tu tuan-tuan. Tergamak macam tu. Baik, itu tentang Firaun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila bercakap tentang Firaun ni tuan-tuan, itu kita sudah maklum dah. Maksudnya golongan Firaun tu memang sangat dahsyat. Dan saya pernah berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang isteri Firaun. Firaun manusia yang sangat zalim, yang sangat kufur, dan tempat dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pasangan hidupnya, isterinya yang bernama Asiyah binti Muzahim, saya pernah kongsikan dalam pertemuan yang lalu, isterinya merupakan seorang penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya dah berkongsi dengan tuan-tuan, tergamak seorang suami menyeksa isterinya,
dan membunuh isterinya dalam keadaan yang sangat kejam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau kita hari ini pun ada suami yang bergaduh dengan isteri, saya rasa tak ada kot suami yang tergamak headed isteri itu ikat dekat tengah padang bola, dekat tianggul. Ada tak? Tak ada kan? Hatta nak ikat dekat belakang rumah kat pokok rambutan pun, biar kerengga gigit pun, saya rasa suami tak tergamak kot nak buat macam tu. Mungkin yang suami boleh buat dekat rumah, tangan kaki naik itu, waktu tergamak lah tu. Tapi nak diseret tak ada. Tapi Fir'aun, tuan-tuan, dia tergamak macam tu. Dapat tahu isteri dia beriman kepada Nabi Musa AS, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia heret isteri dia dan ikat di tengah padang pasir. Dibiarkan selama 3 hari, tuan-tuan. Saya kongsi dah, boleh lihat dalam rakaman-rakaman yang sebelumnya. Okey, baik. Samping itu, tuan-tuan, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton sekalian pernah juga mendengar cerita berkaitan tentang Masyitah. Tentang Masyitah, iaitu tukang sisir rambut anak Fir'aun. Fir'aun ni, tuan-tuan, dia tidak ada anak lelaki. Dia ada hanya anak perempuan. Jadi Masyitah ini tukang sisir rambutnya anak Fir'aun ini. Dan bila mana sikatnya, saya belum kongsi Masyitah, aku belum kongsi kan, tak apa, akan datang insyaAllah, mudah-mudahan. Cuma saya tahu tuan-tuan dah dengar cerita ni, berkisar tentang Masyitah ini. Dan dia juga, tuan-tuan, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mati juga akibat daripada kekejaman Fir'aun. Fir'aun minta dia beralih, minta dia keluar di balik untuk menyembahnya, untuk beriman kepada, untuk bertuhankan Fir'aun. Jadi Masyitah tak nak, dan akhirnya Masyitah dan anak-anaknya semuanya mati syahid. Itu cerita je. Baik. Dalam ketika itu, tuan-tuan, dalam Al-Quran ada dinyatakan, dalam kelompok keluarga Fir'aun ada seorang lelaki yang beriman. Ada seorang lelaki yang beriman. Tadi Asiyah, perempuan isterinya. Masyitah pun perempuan, tukang sisirnya. Tapi dalam Al-Quran dinyatakan, tuan-tuan, tentang watak seorang lelaki daripada keluarga Fir'aun yang telah beriman kepada Nabi Musa AS, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama tafsir menyatakan bahawa lelaki ini merupakan orang yang pertama sekali beriman kepada Nabi Musa AS. Seorang lelaki yang dapat menerima dakwah yang pertama daripada Nabi Musa AS. Sebab Nabi Musa membesar di istana Fir'aun. Dan dia berdakwah pun dalam keluarga Fir'aun tersebut. Lelaki inilah antara manusia yang pertama, direkodkan oleh para ulama tafsir, menyatakan dia lelaki yang pertama beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lelaki ni? Okey, jom tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang berada di surau, cepat-cepat capai Al-Quran, ataupun buka di telefon dan sebagainya. Kalau telefon dah tengok video ni, kena buka Quran, tuan-tuan, buka Quran. Yang berada di rumah, tuan-tuan dan puan-puan, abang kakak sekalian, jangan malas-malas, bangun cepat, capai Al-Quran. Jom kita lihat berkenaan cerita tentang lelaki yang beriman ini daripada keluarga Fir'aun. Baik. Yang pertama, jom tuan-tuan kita lihat dulu dalam surah Al-Qasas. Lihat dalam surah Al-Qasas, iaitu pada muka surat 387. 387. Cepat buka. Suratul Qasas, surah yang ke-28, mengikut tartibus surah yang terletak dalam juzuk yang ke-20. Jadi lihat pada muka surat 387 sebelah kanan. Tuan-tuan lihat ayat 3 daripada bawah. Lihat baris ayat pula. Lihat baris 3 daripada bawah, iaitu ayat ke-20. Ayat yang berbunyi pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a
Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Tuan-tuan, ayat yang berbunyi waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Dan seorang lelaki telah datang bergegas. Bergegas daripada mana? Min aqsal Madinah, daripada hujung bandar, sambil berkata, ya Musa, wahai Musa, innal mala'a ya'tamiruna bik. Dia kata, wahai Musa, sesungguhnya pembesar-pembesar negeri, artinya konco-konco Fir'aun, artinya menteri-menteri kerajaan Fir'aun, ya'tamiruna bik, mereka sedang berunding, sedang berbincang, sedang membuat perancangan untuk apa? Liyaqtuluk, untuk membunuh kau wahai Musa. Mereka bermesyuarat, berbincang nak bunuh kau. Dan kata pemuda ini tadi, fakhruj, maka cepat-cepat keluar, cepat lari, pergi selamatkan diri kau wahai Musa. Inni laka minan nasihin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang ikhlas untuk memberi nasihat kepadamu. Tuan-tuan, kita bayangkan tuan-tuan, lelaki ni datang daripada hujung kampung, dia bagi tahu dekat Nabi Musa, pembesar-pembesar kerajaan Firaun, menteri-menteri kerajaan Firaun sedang berbincang ni, tengah buat satu strategi, buat perancangan nak bunuh kau wahai Musa, cepat lari. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah pemuda ini orang yang biasa-biasa, kalau katalah dia sebagai orang biasa-biasa, mungkin tak tahu cerita ni tuan-tuan. Sebab kita bayangkan zaman sekarang, kalau kata sultan-sultan bersidang, persidangan sultan-sultan Melayu contohnya, sultan-sultan bermesyuarat, siapa yang berada di samping sultan? Menteri-menteri besar mereka. Menteri besar setiap negeri akan mengiringi sultan mereka. Kalau menteri-menteri besar bermesyuarat, siapa di sebelah mereka? Sama ada timbalan menteri besar, ataupun esko kanan, ataupun SU politik mereka. Artinya orang yang besar jugalah yang berjaga kepentingan akan menterinya. Jadi laki ni datang tuan-tuan, macam mana dia tahu? Mungkin laki ini berada dalam kelompok sama-sama mesyuarat tersebut, merupakan ahli lembaga kerajaan Firaun, ataupun seseorang daripada menteri Firaun. Tu laki tu tadi. Okey, baik. Ini cerita dalam ayat ni tuan-tuan. Dan bila ayat sambungan ayat tu, kata Allah, fa kharaja minha khaifan yataraqqab, maka Musa pun keluarlah dari negeri itu dengan rasa takut. Rasa takut. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Waspada manusia sebagainya, dan berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku daripada orang-orang yang zalim itu. Dalam cerita ayat ini, Allah gambarkan bila lelaki tu datang nasihatkan Sulaiman, Nabi Musa lari. Okey, tak masalah. Kita masih tertanya-tanya, siapakah lelaki ni? Okey, rupa-rupanya tuan-tuan, cerita ni tak berhenti di sini. Dia sambung tuan-tuan. Dia sambung dalam surah Ghafir. Mari buka Quran tuan-tuan. Surah Ghafir, surah yang ke-40 dalam tartibus surah. Ayat ke-400, muka surat 470. Tadi suatu Qasas. Suatu Qasas. Dan ni cerita ni pula tuan-tuan, dia ada bukan sambungan tuan-tuan, tapi dia ada flashback cerita tu. Ada flashback dia. Tadi cerita tentang keputusan tersebut. Ayat ke, dia lihat ayat ke-28. 1, 2, 3, 4 daripada atas tu. Surah Ghafir, surah ke-40 dalam tartibus surah. Tuan-tuan lihat dalam juzuk ke-24 pada ayat ke-28. Di sini bercerita tentang kejadian yang berlaku di istana Fir'aun. Tadi, dalam ayat suatu Qasas tadi, orang tadi keluar daripada istana dan dimaklumkan kepada Nabi Musa, lari dan sebagainya. Ini dalam surah Ghafir, dia cerita apa yang berlaku pada mesyuarat tersebut. Mari kita lihat tuan-tuan. Ayat 28 yang berbunyi,
Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Nampak tak jelas? Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah. Mu tu pendek. Sekali lagi tuan-tuan. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah ataqtuluna rajula an yaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum ila akhir ayat. Okey tuan-tuan, dalam surah Ghafir ini dia bercerita berkaitan tentang perancangan Fir'aun. Perancangan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Sebelum itu tuan-tuan, Fir'aun pernah mengarahkan tentera-tenteranya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Dia mengarahkan bukan seorang, dua orang panglimanya, bahkan ramai panglima yang dikerahkan untuk memburu Nabi Musa alaihissalam. Dalam setengah riwayat menyatakan Fir'aun pernah mengarahkan 1 juta tentera je untuk memburu Nabi Musa seorang, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan. Tapi tak dapat tuan-tuan. Akhirnya dalam perbincangan ini, dalam meeting ini seterusnya, Fir'aun beritahu, dia kata macam ni dia kata, biar aku sendiri yang akan bunuh Musa. Dah geram sangat dah. Sebab dia tengok tentera-tentera dia tak dapat bunuh Musa, tak dapat kejar dan sebagainya. Jadi dia terlampau geram sangat, marah sangat. Dia kata, baik, kali ini biar aku sendiri yang akan bunuh Musa. Bila dia cakap macam tu dalam mesyuarat, menteri-menteri semua dengar. Menteri-menteri yang ikut cakap dia, yang ikut tunduk dia, okeylah, tak masalah. Tetapi lelaki yang beriman ini, wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun, rupanya dalam kelompok menteri-menteri Fir'aun itu, dalam kelompok pembesar-pembesar kerajaan Fir'aun itu, rupanya ada orang yang telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini lelaki ni tadi tuan-tuan. Lelaki tadi dan Quran disebut sebagai rajulun mu'min, lelaki yang beriman. Ada nama tak? Dalam Al-Quran tidak disebutkan siapakah namanya. Kerana bagi Allah Subhanahu Wa Taala, nama tidak penting. Nama tidak penting. Yang penting adalah iktibar dan ibrah, pengajaran yang perlu diambil berdasarkan kisah ini. Laki ini tadi tuan-tuan, dalam Quran tak dinyatakan. Tetapi dalam tafsir ada diterangkan tuan-tuan. Contoh dalam tafsir Al-Kashaf. Dalam tafsir Al-Kashaf, karangan Imam Zamakhsyari, iaitu pada juzuk yang keempat, pada juzuk yang keempat halaman 82 dinyatakan, siapakah pemuda yang beriman ni tadi? Kata Imam Zamakhsyari, pemuda yang beriman ini adalah Sam'an ataupun namanya Habib. Sam'an ataupun Habib. Itu dalam tafsir Al-Kashaf. Dalam tafsir Al-Quranul Azim, karangan Imam Ibnu Kathir, dia menerangkan bahawa oleh kerana lelaki yang beriman ini tadi min ahli Fir'aun, daripada keluarga Fir'aun, jadi sudah tentulah dia ini berbangsa dan berketurunan Qibti, iaitu keturunan Fir'aun laknatullah. Artinya satu bangsa, satu kaum, sebab dia daripada keluarga Fir'aun. Itu cerita daripada tafsir Ibnu Kathir. Dalam kitab yang lain, karangan Imam Ibnu Kathir dalam Qasasul Anbiya diterangkan, siapakah Sam'an ataupun Habib ini, ataupun laki yang beriman ni tadi. Dan Quran nyatakan laki beriman saja. Dalam Qasasul Anbiya dinyatakan laki yang beriman ini adalah anak kepada bapa saudara Fir'aun. Anak saudara kepada bapa, artinya sepupu lah tuan-tuan. Payah cakap pula tuan-tuan. Artinya Sam'an ni ada sepupu dari Fir'aun. Sepupu dia. Anak pakcik dia lah. Anak pakcik dia.
anak pakcik dia, anak pakcik Firaun sebelah bapaknya. Artinya anak, ada pendapat kata anak abang bapa kepada Firaun, ada kata adik sebagainya, wallahu alam tuan-tuan. Cuma dinyatakan Sam'an ataupun Habib ini, ataupun Al-Quran menyatakan lelaki yang beriman ini adalah merupakan tengku mahkota kepada kerajaan Firaun. Firaun sebagai raja, Firaun tak ada anak lelaki untuk diangkat menjadi tengku mahkota. Jadi dia ambillah sepupu dia, anak pakcik dia ni, sebagai tengku mahkota. Apa peranan tengku mahkota tuan-tuan? Ya, tengku mahkota peranannya orang yang akan mengambil alih raja bila mana raja dah mangkat. Sebab tu dalam Quran dinyatakan, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Telah berkata lelaki yang beriman daripada keluarga Firaun ini, yaktumu imanahu, yang selama ini dia hanya mendiamkan diri tentang keimanannya. Dia menyembunyikan tentang keimanannya. Dia tak cakap dengan orang pun dia dah beriman kepada Nabi Musa AS. Dan tahu siapa? Yang tahu adalah Nabi Musa AS. Yang kedua yang tahu adalah Masyitah. Sebab ulama tafsir menyatakan tengku mahkota ini tadi adalah suami kepada Masyitah. Dia, tengku mahkota ini, orang yang pertama beriman kepada Nabi Musa AS. Lepas tu dia ajak pula isteri dia Masyitah untuk beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu mereka ini berdua dakwah pula kepada Asiyah. Jadi Asiyah pun masuk, tuan-tuan. Tapi bila mana Asiyah diketahui imannya, bila diketahui dia beriman kepada Musa, suami dia bunuh dia. Masyitah pun bila Firaun tahu pun dibunuh juga. Tapi pemuda yang beriman ini dapat menyembunyikan keimanannya. Sebab apa? Dia dah rancang, tuan-tuan. Dia rancang. Kalau daripada awal dia menunjukkan keimanannya, dia declare, dia beriman kepada Nabi Musa awal-awal pada Firaun, mungkin jawatan tengku mahkota tu akan lucut lah, tuan-tuan. Sebab dia dapat rancangan dah. Dia kata apa? Nanti kalau Firaun ni mati, tentu aku yang akan menggantikan dia sebagai raja. Bila aku menggantikan dia sebagai raja, aku akan ubah kerajaan ni jadi kerajaan yang bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nak ubahlah, tuan-tuan. Itu sebab pemuda ini dia diamkan diri. Dia tak menyatakan keimanannya. Sampailah satu masa bila mana Firaun dah buat perancangan nak bunuh Nabi Musa AS, dia rasa timing dia kena tunjukkanlah tentang siapakah diri dia yang sebenar. Sebab bila mana Firaun bunuh Asiyah, dia tahu, dia pun diam aja. Bila mana Firaun bunuh Masyitah dan anak-anak dia, dia pun berdiam diri. Dia tak kisah, semuanya mati syahid. Tapi bila mana Firaun buat keputusan sendiri nak bunuh Nabi Musa AS, dia rasa ini peluang untuk dia pertahankan Nabi Musa. Sebab dia kata Nabi Musa merupakan media masa. Nabi Musa merupakan perantara. Perantara di antara Allah dan juga umat ketika itu. Kalau Nabi Musa dibunuh, wahyu takkan turun lah, tuan-tuan, macam tu. Kalau Nabi Musa akan dibunuh, siapa yang akan dakwah pada umat ni? Pada umat ketika itu. Siapa yang akan dakwah pada mereka? Jadi aku perlu pertahankan agar Nabi Musa tidak dibunuh. Dalam surah Al-Qasas, tuan-tuan, dalam surah Ghafir ini, bila tuan-tuan baca, mulai ayat 28 tadi, di situ berlakulah dialog di antara lelaki yang beriman ini dengan Firaun. Dialog bagaimana lelaki yang beriman ini nak pertahankan Nabi Musa AS. Dia cuba argue. Dia argue keputusan Firaun tu untuk bunuh Nabi Musa. Dia argue. Dia tanya. Contoh tu lihat dalam ayat sama ayat tadi. Apa dia kata? Ayyakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dia kata ataqtuluna rajula. Betul ke engkau Firaun nak bunuh lelaki ni? Dia kata. Engkau nak bunuh lelaki ni sebab apa? Sebab lelaki ini mengatakan Allah Tuhan dia.
Ibadat macam kata tuan-tuan, ibadat dia nak pertikaikan Firaun tu. Dia kata Firaun ni macam penakut lah, pengecut lah tuan-tuan. Orang tu mengaku Allah Tuhan dia. Dia kata kau nak bunuh, kau pengecut lah macam tu, ibadatnya tu. Dia kata maksudnya dia nak kata psycho balik Firaun tu macam mana. Panjang tuan-tuan. Bila tuan-tuan baca tentang dialog tu panjang. Saya tak kongsikan malam ni, akan datang insya-Allah. Cuma tuan-tuan, tuan-tuan ambil iktibar sungguh-sungguh berkaitan tentang kisah ini. Bila mana Al-Quran menyatakan wa qala rajulun mu'min. Dalam Quran kita ambil kalimah rajulun. Rajulun artinya lelaki. Lelaki. Bahkan lelaki yang macam mana? Sebab dalam Al-Quran ada kalimah lain yang pengertiannya lelaki juga. Contoh dalam surah Al-Hujurat. Surah Hujurat. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan zakarin wa untha, lelaki dan juga perempuan. Artinya zakar artinya lelaki. Okey. Dalam ayat yang lain tuan-tuan, dalam kisah Hannah, ibu kepada Maryam ketika melahirkan anak, apa dia kata? Walaisa zakaru kal unsa. Yang lahir itu bukanlah lelaki tapi perempuan. Juga kalimah zakar. Walaisa zakara. Laki. Dalam kisah Maryam, bila mana Allah menyatakan kepada Maryam, bila malaikat sampaikan maklumat, wahai Maryam, kau akan mengandung. Apa kata Maryam? Walam yamsasni bashar. Macam mana aku boleh mengandung sedangkan aku tak disentuh pun dengan seorang lelaki? Di situ kalimah bashar digunakan untuk lelaki. Tapi pada cerita lelaki mukmin ini, Allah menggunakan kalimah rajulun. Rajulun. Kata para ulama tafsir, relevannya kalimah rajulun ini artinya seorang lelaki yang ada perwatakan, seorang lelaki yang ada keterampilan, seorang lelaki yang ada tanggungjawab. Itu sebab namanya rajulun. Dia ada karisma. Kalau untuk membezakan tentang jantina, Allah menggunakan kalimah zakar dan juga unsa. Zakar itu lelaki, unsa itu perempuan. Itu untuk jantina. Tapi bila mana rajulun artinya seorang lelaki yang dah ada perwatakan sendiri, seorang lelaki yang dah ada keterampilan sendiri, seorang lelaki yang dah ada tanggungjawab sendiri. Itu namanya rajulun. Artinya orang yang bukan biasa-biasa tuan-tuan. Sama juga saya pernah kongsikan dengan tuan-tuan berdasarkan kisah Ashabul Qaryah dalam surah Yasin kan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Surah Yasin kan. Ulang balik. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Rajulun. Artinya dalam Ashabul Qaryah juga, laki tu datang daripada hujung kampung, daripada mana-mana untuk menyeru kepada kaum-kaum dia, untuk rakan-rakan penduduk dia. Maksudnya rajulun tu seorang lelaki, tetapi lelaki yang dah ada karisma, yang dah ada perwatakan, yang dah ada kekuatan, tanggungjawab untuk dia dakwah kepada rakan-rakan dan sebagainya. Itu kalimah rajulun. Okey. Rajul ni seorang. Kalau jamak namanya rijal. Kan dalam satu nisa ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki itu perlu menjadi pemimpin kepada perempuan. Allah menggunakan kalimah ar-rijal. Artinya apa? Seorang lelaki yang dah ada karisma, yang dah ada tanggungjawab, yang tahu tentang tanggungjawab dia untuk memimpin wanita. Sebab tak semua lelaki boleh bimbing tuan-tuan. Kalau nama je lelaki tuan-tuan, kat IC saja lelaki, tetapi perwatakannya umpama wanita, tak jadi pemimpin tuan-tuan. Dekat IC dia lelaki tuan-tuan, tapi perwatakan dia pakai anting-anting, tak mau cakap tuan-tuan. Lelaki pakai anting-anting, pakai subang contohnya. Orang lelaki yang pakai rantai contohnya. Orang lelaki yang pakai gelang bangle contohnya. Dia bukan dikira ar-rijal tuan-tuan. Tetap dia lelaki,
tetapi dia tak layak untuk memimpin wanita sebenarnya. Sebab ar-rijal, seorang lelaki yang tahu tanggungjawab, lelaki yang dah ada karisma, dah ada pendidikan, yang dah ada orang kata apa, pengetahuan, terutama berkaitan tentang agama. Itu namanya ar-rijal. Itu disebutkan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan digunakan dengan kalimah az-zakarin. Bukan, tidak tuan-tuan. Nak gambarkan kalimah rajul ini tuan-tuan, satu lelaki, seorang lelaki yang dah ada perwatakan yang sangat hebat. Yang kedua, Allah SWT gambarkan rajulun mu'min, lelaki yang beriman, yang telah beriman tuan-tuan. Bukan baru beriman, mu'min fi'lun madhi, yang telah beriman. Artinya lama dah beriman pada Nabi Musa, cuma dia diamkan diri dia. Siapa dia? Min ali Fir'aun, daripada keluarga Fir'aun. Yaktumu imanahu, yang selama ini hanya menyembunyikan keimanannya. Bukan dia sembunyi takut, tidak tuan-tuan, tetapi dia bersembunyi untuk perancangan dia, untuk merampas tahta Fir'aun bila Fir'aun mati. Tetapi akibat daripada Fir'aun buat perancangan nak bunuh Nabi Musa, dia kena declare iman dia untuk pertahankan. Dan permulaan dia beragiu dulu, dia berbincang dengan Fir'aun, dia bercakap, berdialog dan sebagainya. Nanti kita akan kongsi insya-Allah pada akan datang, sambungkan kisah ini, bagaimana berakhirnya kehidupan lelaki beriman ni tadi. Adakah dia hidup? Adakah dia juga mati seperti Asyah dan juga isterinya Masyitah? Itu saya akan kongsikan pada pertemuan akan datang minggu depan insya-Allah, berkaitan tentang kisah akhir berkaitan tentang lelaki beriman ini. Hari ini saya akan kongsikan tuan-tuan berkaitan tentang bagaimana dia mula arguekan Fir'aun ni. Cuma dia kata dia, betul ke kau nak bunuh lelaki ni? Lelaki ni pula dia mengatakan Allah Tuhan dia. Kenapa kau nak risau pula? Kan? Sebab kata, senang cerita tuan-tuan, saya pendekkan cerita. Kalaulah lelaki ni berdusta, nampak tak? Lelaki beriman ni dia menggunakan kalimah berdusta. Sebab dia cuba nak pertahankan tuan-tuan, dia cuba kawal dulu. Kalaulah Musa itu berdusta, pasti dia akan dapat azab sendiri, dia akan rugi sendiri. Artinya kalau berbohong, siapa yang rugi tuan-tuan? Kalau berbohong, kitalah rugi tuan-tuan. Orang dengar tak rugi, tapi kita berbohong, kitalah rugi, dapat dosa. Itu dia kata, kalau Musa tu berbohong, maka dia rugilah. Tetapi kata Nabi Musa, atau kata lelaki beriman ni, kalau Musa tu berkata benar, menyampaikan apa yang Allah berikan kepada dia, naas kau Fir'aun, kau akan dapat azabnya. Time cakap macam tu tuan-tuan, lagi berapilah Fir'aun ni tuan-tuan, lagi tak puas hatilah dia. Dia kata, engkau ni sebenarnya nak belah aku ke belah dia? Tuan-tuan, dia pun dah mula sangsi dah. Tengku Mahkota ni ikut dia ke ikut Nabi Musa? Tu sebab tuan-tuan, ulama tafsir menyatakan, bila mana Nabi Musa ini nak lari meninggalkan Mesir ketika itu, Tengku Mahkota ini yang menolong Nabi Musa. Dia bagi bantuan kuda dan sebagainya, dan dia turut serta ikut geng-geng Nabi Musa untuk lari daripada Mesir ketika itu. Tapi cerita ni tuan-tuan, saya tak nak kongsikan pada malam ini. Saya nak bagi tuan-tuan duk tengiang-ngiang, duk teringat-ingat, duk fikir-fikir dekat rumah, duk baca Quran, buku dan sebagainya. Bila baca Quran tuan-tuan, mereka dengan dialog ini tuan-tuan, sangat menarik tuan-tuan. Satu kisah yang jarang kita sentuh tuan-tuan. Sebab kisah berkaitan tentang rupa-rupanya dalam kelompok keluarga Fir'aun ada orang yang beriman tuan-tuan, rupa-rupanya. Mungkin selama ni kita pernah fikir Asyah dengan Masyitah saja. Yang lainnya mungkin ikut Fir'aun, ikut buntut Fir'aun saja. Rupa-rupanya Tengku Mahkota dia sendiri pun beriman pada Nabi Musa AS. Dan kisah ini saya akan sambung pada minggu depan tuan-tuan. Saya nak biarkan tuan-tuan tertanya-tanya, nak tuan-tuan buat perancangan untuk bersama dengan saya sekali lagi pada minggu hadapan, iaitu pada malam minggu, Sabtu malam minggu, iaitu minggu depan berapa bulan 19 hari bulan. Hari ni 12 tambah 7 19. Minggu depan 19 September, insya-Allah jam 8 malam kita akan bersua kembali
dalam ruangan kuliah tadabbur online ini untuk saya meneruskan perkongsian berkaitan tentang lelaki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Bagaimana pengakhirannya? Bagaimana beliau cuba untuk pertahankan Nabi Musa alaihissalam? Dan adakah lelaki ini hidup ataupun mati dengan Fir'aun? Kita lihat pada minggu depan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, terima kasih kepada tuan-tuan sedang penonton, para jemaah yang bersama dengan saya pada malam ini. Isyak dah lama berkumandang tuan-tuan, dah 10 minit. Jadi saya meraihkan kita berhenti pas kali ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh solat isyak sama ada berjamaah di surau, berjamaah di rumah. Ingat tuan-tuan, kita kena faham Quran, kita kena tadabbur Quran. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita tuan-tuan. Jadi jangan lupa pertemuan kita pada akan datang insya-Allah pada Sabtu malam Ahad untuk kita berkongsi seterusnya dalam lelaki beriman dari keluarga Fir'aun ini part 2 bersama dengan saya Ustaz Irwan Al-Hafiz. Daripada saya, sekian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk juga datang daripada Allah. Tapi asbab kelemahan saya, asbab dosa saya, saya ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ampunkan saya tuan-tuan. Dan kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat beristirahat.